Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azizul bin Muhammad Yusof bersama dengan rakan saya Nadira binti Al-Badri, kod ICT 004 dari Kolej Komuniti Masjid Tanah Melaka akan membentangkan kajian kami di seminar Liga Ilmu Serantau LIS 2021. Tajuk kajian kami adalah kajian awalan kesediaan amalan penggunaan Massive Open Online Courses MOOC di kalangan pelajar Kolej Komuniti di Negeri Melaka. Pengenalan, apa itu MOOC? MOOC adalah merupakan Massive Open Online Courses. Menurut Nordin dan Norman 2018, MOOC merupakan kursus dalam talian bertaraf global yang bertujuan untuk penglibatan interaktif skala besar dan akses terbuka melalui laman web. Menurut Chan Han et al. 2016, MOOC boleh disertai oleh ribuan pelajar dari mana-mana di seluruh dunia dengan akses ke internet. Menurut Johnson et al. 2013, MOOC adalah trend terkini untuk menghasilkan kursus dalam talian bagi melengkapkan institusi pembelajaran untuk memperolehi nilai sumber daya pendidikan yang tinggi nilainya dan sesuai di internet. Latar belakang kajian, penyataan masalah, menurut Hasan et al. 2012, debate kekurangan perkongsian sumber, koordinasi dan artikulasi yang berkesan dalam sistem pendidikan Malaysia. Penyataan ini disokong oleh TUN 2012 menyimpulkan bahawa alat bantuan mengajar yang sedang digunakan sudah usang dan ketinggalan dalam teknologi selama hampir 20 tahun. Penemuan ini selaras dengan NGA 2012 yang menyatakan bahawa penyedia TVET kekurangan kecekapan dalam mengenal pasti pedagogi vokasional yang terkini. Objektif kajian bagi kajian ini adalah untuk menentukan kaedah terbaik dan kandungan pembelajaran yang sesuai digunakan untuk pendidikan TVET bagi membangun dan merancang kursus MOOC untuk pelajar Kolej Komuniti di Negeri Melaka. Metodologi kajian. Kajian awalan ini adalah jenis kaedah kuantitatif. Soalan-soal selidik dijadikan instrumen dalam kajian ini. Soalan-soalan selidik kesediaan MOOC diadop dari Prof. Dr. Muhammad Amin MB 2014 untuk Plan Strategik Pengajian Tinggi Nasional PSPTN. Soalan-soal selidik diadakan secara atas talian melalui Google Form. Soalan-soalan selidik ini dibahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A, demografi dan latar belakang responden. Bahagian B, kesediaan responden terhadap MOOC. Bagi bahagian B terdapat 5 sub pecahan, iaitu yang pertama, kemahiran dalam talian, kandungan atas talian. Yang ketiga, perbincangan internet. Yang keempat, kejayaan kursus. Dan yang kelima, kesediaan MOOC. Pecahan responden mengikut institusi menunjukkan bahawa 38% responden adalah dari Kolej Komuniti Masjid Tanah, 35% daripada Kolej Komuniti Sanda, manakala bagi Kolej Komuniti Yasin sebanyak 26%. Pecahan responden mengikut jantina menunjukkan seramai 41% pelajar perempuan dan 59% adalah pelajar lelaki. Peratusan pecahan responden mengikut jantina boleh disimpulkan sebagai seimbang untuk mengelakkan berlakunya ketidakseimbangan yang akan mempengaruhi keputusan kajian. Pecahan responden mengikut umur menunjukkan majoriti responden 85% adalah berumur di antara 18 hingga 20 tahun, manakala 15% adalah berumur di antara 21 hingga 23 tahun. Sebilangan responden adalah merupakan pelajar lepasan SPM yang telah melanjutkan pelajaran ke peringkat sijil di Kolej Komuniti. Dapatan kajian terbagi kepada dua bahagian, iaitu data demografi dan data analisis deskriptif. Data demografi 1 iaitu pengetahuan responden berkaitan kewujudan MOOC menunjukkan 85% responden tidak menyedari kewujudan MOOC dan 15% responden mengetahui mengenai MOOC. Hasil kajian menunjukkan
kepentingan kesedaran MOOC tidak wujud di kalangan pelajar kolej komuniti kerana tidak berlakunya penguatkuasaan penggunaan MOOC di institusi. Bagi data demografi 2, pemahaman responden berkaitan MOOC menunjukkan 60% responden memahami tentang MOOC dan 40% responden tidak memahami mengenai MOOC. Hasil dapatan menunjukkan kebanyakan responden faham akan peranan dan fungsi MOOC di dalam pembelajaran atas talian kerana responden merupakan pelajar di dalam bidang kluster komputeran. Bagi data demografi 3, pecahan kandungan pembelajaran MOOC pilihan responden menunjukkan sebilangan besar responden memilih iaitu 31% kandungan pembelajaran yang mempunyai animasi, audio dan video, diikuti sebanyak 24% responden memilih pembelajaran dalam bentuk video, manakala pembelajaran dalam perisian PowerPoint dan interaktif sebanyak 18% dan pembelajaran dalam perisian PowerPoint tanpa interaktif sebanyak 13%. Hasil dapatan menunjukkan bahawa responden lebih memilih kepada bahan pembelajaran yang berbentuk animasi, audio, video dan interaktif. Membangun MOOC yang akan dihasilkan perlu menitik beratkan pemilihan kandungan pembelajaran kepada 4 ciri tersebut. Data demografi 4, pecahan teori kecerdasan minda pilihan responden menunjukkan bahawa teori kecerdasan minda dari Howard Gardner yang dipilih oleh responden sebagai maklumat tambahan untuk membantu penyelidik dan pembangun MOOC menghasilkan kandungan pembelajaran mengikut kecenderungan pelajar. Sebilangan besar responden iaitu 32% memilih visual ruang dan diikuti sebanyak 24% responden memilih verbal linguistik, manakala musical adalah sebanyak 18%. Hasil dapatan menunjukkan bahawa responden lebih cenderung memilih kepada bahan pembelajaran yang berbentuk visual ruang, verbal linguistik dan musical. Pembangun MOOC yang akan dihasilkan perlu disesuaikan dengan pemilihan kandungan pembelajaran berdasarkan kepada 3 ciri-ciri teori kecerdasan tersebut yang mempunyai peratusan tertinggi. Data analisa deskriptif 1 iaitu analisa deskriptif kemahiran dalam talian menunjukkan bahawa sebilangan besar responden iaitu 91.2% mempunyai kemahiran berkomunikasi melalui chat dan diikuti kemahiran asas mengendalikan komputer sebanyak 88.3%. Selain daripada itu, responden juga mempunyai kemahiran memuat naik fail secara atas talian iaitu sebanyak 85.3%. Data analisa deskriptif 2 iaitu analisa deskriptif kandungan atas talian menunjukkan bahawa sebilangan besar responden iaitu 85.3% bersetuju untuk mengambil nota pembelajaran dalam bentuk video dan diikuti pemahaman pembelajaran berformat video sebanyak 79.4%. Data analisa deskriptif 3, analisa deskriptif perbincangan internet menunjukkan bahawa sebanyak 85.2% responden bersetuju untuk mengambil bahagian di dalam perbincangan secara atas talian. Bagi item soalan 17 dan 19 menunjukkan peratus responden bersetuju menyertai perbincangan dan menjawab soalan secara atas talian iaitu masing-masing sebanyak 79.4%. Bagi analisa data deskriptif 4 iaitu analisa deskriptif kejayaan khusus menunjukkan bahawa 94.2% responden bersetuju bahawa pengalaman menggunakan teknologi atas talian membantu dalam kejayaan kursus MOOC. Bagi item soalan 22 dan 24
menunjukkan peratusan responden bersetuju kekerapan menyertai kursus dan segera memohon bahan-bahan kursus menjadi faktor kejayaan dalam kursus MOOC, iaitu sebanyak 94.1%. Data analisa deskriptif 5, iaitu analisa deskriptif kesediaan MOOC, menunjukkan sebilangan besar responden iaitu 91.1% bersedia dalam menggunakan enjin pelayar web carian, diikuti selesa berinteraksi secara atas talian untuk meminta bantuan rakan apabila diperlukan iaitu sebanyak 88.3%. Selain daripada itu, responden juga bersedia untuk mengikuti arahan secara atas talian dan menerima maklum balas membina semasa menyertai kursus iaitu sebanyak masing-masing 85.3%. Perbincangan dan kesimpulan. Berdasarkan hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa keseluruhan responden mempunyai kemahiran asas yang sangat baik bagi menyertai kursus di dalam MOOC. Kemahiran asas yang telah diterapkan di waktu persekolahan ditambahkan lagi dengan kemahiran asas tinggi di peringkat CJ di kolej komuniti menjadikan pelajar lebih yakin untuk menyertai kursus atas talian. Berdasarkan pembelajaran video pendek berbentuk animasi dan interaktif akan merangsang keterlibatan pelajar dalam aktiviti MOOC yang dijalankan. Penemuan ini selaras dengan penemuan kajian lepas iaitu daripada Roof et al. 2013 menyatakan bahawa pembelajaran berasaskan video merupakan bahan pembelajaran yang sentiasa dimuat naik oleh pembangun sebagai bahan pembelajaran. Pernyataan ini disokong oleh Eber dan Miri 2014 yang menyatakan bahawa pembangun MOOC akan memuat naik 2 hingga 7 video kuliah dalam durasi 8 hingga 20 minit dalam tempoh seminggu sebagai bahan pembelajaran. Pembelajaran melalui video memainkan peranan sebagai menggantikan kuliah bersemuka yang amat sesuai digunakan semasa musim pandemik COVID-19. Hasil dapatan juga membentangkan aktiviti perbincangan atas talian seperti sembang internet, instant messenger, forum dan diskusi atas talian menjadi teknologi yang digemari oleh responden untuk menjalankan aktiviti di dalam MOOC. Menurut Borham 2018 menyatakan bahawa pengaruh teknologi komunikasi maklumat di dalam internet telah menjadi satu keperluan di dalam kehidupan. Pernyataan ini disokong oleh data yang diperoleh dari Malaysian Communication and Multimedia Commission 2017 yang membentangkan hasil dapatan kajian iaitu komunikasi melalui mesej adalah aktiviti yang tertinggi dilakukan oleh rakyat Malaysia. Secara kesimpulannya, MOOC adalah merupakan platform dalam talian terbuka yang menawarkan kursus secara percuma kepada pelajar. Ia membolehkan institusi pendidikan dan membangun merancang kandungan pembelajaran yang dipilih oleh pelajar agar memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Di dalam kajian ini, penyelidik mengkaji kesediaan pelajar di kolej komuniti menggunakan MOOC di dalam pembelajaran. Hasil kajian telah mendedahkan bahawa pelajar kolej komuniti sangat bersedia menggunakan MOOC di dalam pembelajaran mereka. Pelajar kolej komuniti bersedia menggunakan internet dalam proses pengajaran dan pembelajaran, mempunyai kemahiran yang tinggi dalam mengendalikan komputer, mampu berkomunikasi menggunakan teknologi atas talian, serta berkebolehan meluahkan pendirian dalam bidang penulisan. Sekian, terima kasih.